بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Allahumma amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita sambung bahagian-bahagian syirik. Kita baca syirik khafi. Dalam masa yang sama juga mereka beriktikad berhala-berhala yang disembah hanya berfungsi sebagai perantaraan dengan Allah. Jadi walaupun dia tak sembah berhala pun, dia kata perantaraan pun tak boleh. Syirik. Mereka tidak menganggap berhala-berhala tersebut benar-benar layak untuk disembah. Ia pun setengah tu memang mereka faham bahawa berhala-berhala tu tidak berhak disembah, cuma perantaraan. Meskipun demikian, Al-Quran tetap menamakan mereka sebagai golongan syirik atau musyrikin. Dianggap musyrikin. Allah juga memerintahkan orang Islam memerangi mereka sehingga mereka bertaubat daripada syirik tersebut. Firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai aku, yakni mengenai Allah, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta benar. Jadi maknanya Allah sebut dalam ayat ni, beritahu kepada Nabi SAW supaya beritahu kepada seluruh manusia bahawa apabila kita berdoa, Allah hampir dan mendengar doa-doa hambanya dan menerima doa-doa hambanya. Maknanya tak perlu perantaraan. Tak payah main berhala, tak payah main kubur, tak payah main dengan orang, tak payah. Tapi oleh kerana
Oleh kerana ada cerita bahawa sahabat ada yang bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi, minta supaya berdoa. Maka kalau begitu dikecualikan. Dikecualikan maknanya orang-orang yang hidup ni kita boleh minta tolong dia doa. Tapi walaupun begitu, dia tidak boleh malah. Jangan dia apabila suruh orang berdoa, dia jadi hamba, dia jadi nak serah ke orang. Sentiasa nak suruh orang doa, hak tu tak boleh. Dia kena banyak berdoa untuk diri dia, sekali-sekala sahaja orang lain. Kalau main serah, maka dia tidak ada hubungan seolah-olah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang tidak berdoa kepada Allah ni sombong. Orang tu sombong. Orang yang merendah diri, dia bermunajat, dia memohon, dia minta dalam keadaan dia rendah diri. Dia minta dengan Tuhan tu, dia rendah diri dah. Tapi dia kena tambah lagi perasaan dia tunduk, rendah diri ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, yakni Allah. Allah kata, berdoalah kamu kepada aku. Berdoa, minta. Nescaya aku perkenankan doa, permohonan kamu. Jadi Allah Ta'ala kata kita ni, siapa pun kita ni, Tuhan akan perkenan. Asalkan kita minta ikhlas dan bersungguh rendah diri. Kita berdoa kepada Allah ni rendah diri, ikhlas kepada Allah, bersungguh-sungguh, Allah beri. Tak beri hari ni, dia beri esok. Tak beri esok, tahun akan datang. Sebelum mati, ketika kita sangat berhajat, Allah beri. Ataupun dalam kubur, ataupun di padang mahsyar, tiba-tiba hak kita minta dulu, boleh. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur, orang yang sombong daripada beribadat dan berdoa kepada aku. Sombong. Orang tidak beribadat ni sombong. Dan orang yang tidak berdoa pun sombong. Akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Jadi maknanya berdoa ni satu ibadat. Sebagaimana kita baca baru ni, Nabi sebut ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Jadi doa tu ibadat. Jadi maknanya kalau kita malas sembahyang, kita nak berdoa, kita nak beribadah, sembahyang tak ada. Dalam kereta ni nak ibadat ni berdoa. Berdoa. Dalam kereta kita bercakap dengan Allah. Ada ruang bercakap dengan Allah. Ada ruang kita berdoa kepada Allah. Jadi apabila kita berdoa, ibadat. Walaupun dengan bahasa Melayu kita. Orang Cina, orang India, orang Arab. Apabila dia berdoa, itu ibadat dia. Tak payah ambil semayang. Benar, maknanya kalau ada semayang lebih baik. Lebih baik. Tapi tidak menjadi rukun dan syarat untuk berdoa dalam keadaan ada semayang. Ada semayang lebih baik. Tetapi kalau tak ada pun tak ada masalah. Dalam kereta, duduk bukit, dalam laut, ataupun masa kita lemah, nak semayang kita rasa malas, kita pun berdoa. Maknanya ambil ibadat dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa. Jadi Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih. Jadi kalau kita duduk minta dengan Allah, semayang lagi, semayang 5 kali, comel dah, semayang comel, ingat ke Allah. Pas semayang pula sejam, kita berdoa pula. Pas setengah jam, berdoa pula.
Jadi kalau gitu hati kita ni dengan Allah sama. Dengan Allah sama. Bukan dengan Allah ni mesti dalam masjid. Bukan dengan Allah ni mesti pergi umrah, pergi haji. Bukan dengan Allah itu mesti dengan Quran, kita baca Quran, buka Quran. Tak, termasuk juga kita dengan Allah, kita berdoa. Walaupun kadang-kadang tak payah kat tangan. Kadang-kadang kita kat tangan, kadang-kadang kita kat tinggi tangan. Kadang-kadang kita merayu-rayu-rayu. Maknanya bersungguh. Kita minta sungguh maknanya. Maka jadi ibadat dan jadi baik kita dengan Allah, dengan manusia. Pasal dah duk main dengan dia semua kan, kita jadi baik. Menurutnya lagi, golongan yang diberikan hak tersebut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silap, ambil bawah balik. Antara yang termasuk dalam syirik besar dan syirik khafi ialah mengambil pengsyariat ataupun menggubal undang-undang. Ambil sikit potong cerita. Ambil cerita Pak Lazim Taja baru ni, kedai dia. Dia kata baru ni sebut cerita orang mati. Jadi dah Fatihah, baca Fatihah tu bukan sunnah. Hak bid'ah. Mereka dah hak sunnah lagu mana? Berapa dak khabar maknanya? Betul? Comel semua tu. Comel. Yang pertama hak saya kata bid'ah tu khilaf para ulama. Sama ada ulama kata sunnah bid'ah tu bukan bid'ah yang dalal. Ada yang kata dalal. Itu saya tak ambil syapulah. Mungkin tak sapalah tahap ilmu yang ada pada saya. Saya serahlah. Tetapi kita nak pergi kat sunnah tu, yang memang tidak ada khilaf. Yang sunnah tu ialah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi sepatutnya kita nak ajar hak mana, hak tu kita ajar. Apabila buat pengumuman kematian, kita kata mari sepakat kata belaka, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi baik kita ajar hak sunnah. Dah orang baca hak tu, kita tak mau kata apalah, terpulanglah, kita pun tak mau marah. Tapi kalau tanya kita, kalau kita nak khabar, ambil hak sunnah lah, hak Nabi ajar. Hak mana gati dia. Kalau tak ada gati pun tak payah gati lah. Kalau tak ada gati. Tapi hak ni ada gati. Kalau tak ada gati sekalipun, pakai tinggal gitu je. Tak payah reka, maknanya tinggal gitu. Jadi hak ni ada gati. Bukan ada gati, memang hak ni hak asal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu sunnah. Lepas pada tu sunnah lepas pada tu pergi rumah orang mati, ucap takziah, jumpa keluarga dia, ambil pitih 10 ribu dalam tong dia. Tong pitih tu untuk anak-anak isteri dia hak dia tinggal tu. Kalau dia hak puang mati, suami dia, anak-anak, biar awak beli daging, awak beli ikan sedap. Esok lusa tak payahlah makan ikan apa dia, ikan selayang sama. We makan ayam, we makan daging, we makan buah anggur, supaya kesedihan dia tu hilang. Manusia ni tabiat dia gitu dah. Ada pitih, Allah segar. Nak kita hak rajin tak ada pitih ni, boleh Allah segar sungguh. Segar tubuh. Orang hak susah miskin, boleh pitih 50 segar dia. Boleh makan anggur pula, makan daging pula. Jadi sunnahnya situ. Lepas pada tu pergi ke kubur, iringi jenazah, pergi ke kubur. Lepas tu masuk kawasan kubur, beri salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, antumus sabiqun, nahnu lahiqun. Ataupun kita dah ingat nak mengapa, kita kata assalamualaikum saja sudahlah. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Berain dah ni. Pak Lazim tanya baru ni, cakap habis doa. Fatihah bukan di Pak Lazim juga, dan baguslah makna tu. Jadi pencerahan. Jadi dah tu Al-Fatihah tu bid'ah. Okey, bid'ah tu lagu mana? Ulama ni kata haram, mereka ulama ni kata dok. Maka saya ni dak badang tarahlah nak ulah
biar hacur situ tu, saya lepas je kat situ. Lepas je maknanya terpulanglah ataupun tengok asatizah lain. Tapi bagi saya je, kita kena terus pergi ke sunnah. Sunnahnya lagu mana apabila orang mati? Kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak payahlah kita kata sebut ramai-ramai Al-Fatihah. Tak payahlah ajar tu. Apabila ajar tu dia tinggal hak nu. Dia akan tinggal hak nu. Dia akan jadi gitu biasanya. Biasanya. Dah tajdid lah. Dah jauh dah kita dengan Nabi ni, kita balik semula. Tertinggal dulu hak mana-mana hak tambah-tambah tu, wak pergi kat Nabi balik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selesai sunnah. Lepas tu pergi rumah si mati pula. Ambil 10 riyal ke, letak dalam tabung. Biaya pakat makan nak beranak ia boleh 2-3 ribu. 3 ribu dalam beledi tu, duit 2 bulan makan. Makan sedap-sedap. Ahli sah. Kali tu kira pula tu. Lepas tu pergi ke kubur pula, iringi jenazah. Bukan, semayang dulu. Silap tadi. Semayang jenazah dulu. Pergi ramai-ramai semayang jenazah. Pergi semayang jenazah. Dari setengah tu dia dah pergi semayang. Dia main semangat-semangat tak semayang. Pergi semayang jenazah. Kalau dia tak pandai, dia buat saja lah. Orang kat takbir. Orang takbir pula. Yang kedua, ringan sikit. Yang ketiga, ya apa? Biasanya gitulah. Kita nak jadi pandai dulu pun, buat lalak bebek mulut je mula-mula tu. Lama-lama, dia rasa berani dah. Dia carilah. Dia cari. Lepas tu, pergi ke kubur pula. Baca, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Dah ingat doa dia, habis kat tu. Lepas tu, pakai ambil pakai ambil. Jadi itu, sunnah dia. Maknanya siap dah barang tu situ. Barang tu siap. Hak antara tambah juga, lepas pada Assalamualaikum mayat jenazah tu, Al-Fatihah pula. Qul huwallahu pula dah. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnah. Molek ustaz. Yelah awak kata molek. Kalau Nabi ajar, molek lah. Kalau Nabi dah ajar, setakat tu sudahlah. Maknanya tepat sepik kita sepik, tepat luah kena luah. Jadi ambil hak asal balik. Pasal kita tak ambil, dah capur, kita duduk ingat ke Nabi kinilah. Kita ingat dulu-dulu main ratik 7 malam tu, kita ingat ke Nabi ajar. Nabi buat, sahabat buat, kita ingat gitu. Rupanya tak begitu. Tapi ada orang buat, kita pun tak mau kata apalah. Tak mau kata apa. Tapi kalau orang tanya, kita nak balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lock dia buat, pitih dalam beledi tu habis. Nyogomo pula malam-malam. Dah ada nak belanja 2 bulan jadi. Seterusnya antara yang termasuk dalam syirik besar dan syirik khafi ialah mengambil pensyariat ataupun menggubal undang-undang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mencari hukum yang lain selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubik hak ni yang jadi hak kafir ni hak ni. Ya silap faham ni, silap faham. Jadi sekarang ni undang-undang dalam sebuah negara macam kita ni, kadang-kadang ada undang-undang tu hak daripada Amerika. Kita kata daripada British, tapi dia panggil ta'zir. Ta'zir dah apa? Ta'zir ni ialah ketua negara ataupun tok hakim, dia cari satu undang-undang, dia panggil takdib, nak ajar. Biar jadi pengajaran, bayar denda ke, mungkin hak bayar denda ni ambil daripada British. Tapi kita tengok hak ni jadi bukan berkait dengan kisah, bukan berkait dengan hudud, berkait dengan ta'zir. Ada dia ambil daripada orang kafir pun hak tu. Tinggal lagi dah banyak, tinggal lagi kat hudud dengan kisah. Tinggal lagi hudud dengan kisah. Pas tiba-tiba tak ada kita ni. Bukan kita buat. Kalau kita buat cerita lain. Bukan kita beriman. Kalau kita beriman lain. Yang orang kita ya silap faham. Sekarang ni siapa buat undang-undang yang ada tu? Hak undang-undang hak dak kena dengan kisah tu. Hak berkait kisah tapi dak buat kisah ambil orang lain. Kita yang buat ke orang hak buat hak dulu dah? Hak dulu dah. Hilang arak tu kita buat ke hak ada dah kan ada dah. Dah ada dah nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana ni yang jadi ijtihad ni? Tutup pasal. Nak kata tutup tu, kalau kata api lilin senang, go ayam rumah kita senang. Dalam rumah kita ada anak 10 orang. Besar-besar tapak kaki sama dengan kita dah. Kita berebut tengok TV.
Tuan-tuan main TV ni, ya, kapak kaki sama usaha kita dah. Rohok juga. Dah kalau bini kita masuk capur pula, rohok juga. Dah maknanya kena tengok keadaan lah. Sebagai contoh, Sayyidina Ali, apabila dia jadi khalifah. Bila jadi khalifah, dia naik khalifah tu berlakunya sebelum tu pembunuhan Sayyidina Osman. Khalifah hak lepas pada Sayyidina Umar tu. Jadi apabila Sayyidina Ali ambil, Sayyidina Ali dak buat kisah sekarang. Dak jatuh hukuman bunuh orang bunuh tu. Orang bunuh tu dak bunuh. Jadi Sayyidina Ali tidak jalan hukum Allah lah. Jadi Khawarij ni kata kafir Sayyidina Ali hak tu lah. Dia baca wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi memang Sayyidina Ali dak jatuh sungguh, dak gigat, dak gi bunuh. Maknanya percaya kepada kisah tu percaya. Nak laksana tu rok ke tidak, mampu ke tidak, bahaya dak keselamatan negara, hak lebih besar lagi. Kalau pergi cari hak tu, perang pula kali lagi. Syiah tu macam-macam puak tu. Khawarij macam-macam puak, Mu'tazilah macam puak, macam-macam golongan tu. Politik tak stabil, tak ada kekuatan. Macam kita dalam negara ni. Siapa gagah di antara parti-parti tu, siapa gagah? Orang ni nak buat, orang ni tambah lagi. Bukan dia tambah, dia nak buat masa lain. Hak ni pula nampak nak buat masa lain. Nak pergi rombok tu, apa nama tu? Kilang arak tu. Mungkin berkait dengan undang-undang negara ke, ada perjanjian ke, macam-macam lah. Jadi maknanya banyak benda dia panggil tak stabil, tak ada kekuatan. Zaman dulu perang tu boleh tahan, menang berperang. Ni menang ni biar raya. Bila-bila masa makna boleh jatuh, boleh jadi. Jadi tak berbuat ke, tak beriman ke, tak percaya ke, jadi kita tak boleh mudah. Macam orang pergi peluk dengan orang kafir. Kita kata mu ni beriman ke kafir dia, kita peluk. Itu takwilan kita secara salah. Jadi sekarang ni, kalau kita percaya kepada undang-undang barat ni, Rasulullah kata, kalau kita percaya, sekarang ni percaya ke tidak? Kita kata kafir kat orang tu, dia percaya ke tak? Kalau dia percaya, ialah boleh jadi kafir. Tapi sekarang ni percaya ke tidak? Buat ni nak tukar tu senang ke tidak? Ada masalah ke tidak? Ataupun kena selesai benda lain dulu? Macam orang kata judi. Dah berapa dalam Islam ni judi je? Orang tanya saya, Ustaz, kalau Ustaz kita sokong kerajaan yang ada ni, jauh ya judi yang ada dalam arak yang ada dalam tu, dosa habis kita. Dah berapa yang kita tengok ke judi? Kita tak tengok masjid, tak tengok ke sekolah kerajaan buat tu, sekolah, masjid, surau, universiti. Dah apa dah kata, kalau undi kerajaan ni boleh pahala kita. Pasal ni dia pilih tu atas nama sekolah, atas nama masjid, atas nama surau. Tak ada pun dalam hati kita pergi ngundi tu tujuan nak ke judi. Dah benda tu serakah, dipanggil serakah. Apabila nak ambil sekolah, nak ambil masjid, nak ambil surau, ni serakah dengan judi tu. Dah serakah, boleh serakah. Atas ni ada ke kita ni? Orang ngundi-ngundi, hatta orang UMNO zaman dulu pengen ngundi nak ke judi. Tak ada. Dah apa dia sebut judi? Apa dia sebut masjid? Apa dia sebut pok ngundi kerajaan dulu tu kerana nak masjid. Nak masjid tujuan dia. Jadi kalau pergi ngundi tujuan nak judi, memang dah pun orang noh. Tapi takwil kita tu nak selamatlah iman orang. Kita takwil ke nak takfirkan orang. Betul lah. Cuma tinggal lagi kerajaan nak buat lagu mana. Kita tak setuju. Cuba dia pula jadi kerajaan nak tengok. Rok dah. Kau ni memang jadi dah. Tak rok dah. Pasal barang ni bukan go ayam. Kalau go ayam, tu pun gomor dengan bini kita pula. Dengan anak kita. Ayam comel dalam go. Jadi maknanya benda ni, kita takwil seorang. Kita takwil puak kita. Kita takwil pula kita beci ke dia. Allah sedap je tu hukum. Kita takwil tu, kita beci dah puak tu. Sedaplah kita hukum. Cuba takwil nak selamat iman orang. Tak mau menafikan iman orang, tak mau menafikan keislaman orang, biar agak berlalu. Nak jatuh hukum ni biar agak berlalu. Nak kata kafir, Allah berlalu. Nak jatuh hukum makrak tangan ni pun kena berlalu ni, kena berlalu.
Nak jatuh hukuman kisah pun kena beralu. Nak jatuh kafir ni lebih besar daripada bunuh lagi. Lebih besar daripada curi lagi. Tiba-tiba kita tak ada takwil dah. Tak takwil, mu tambah. Jadi macam orang ni baiknya DAP. Orang ni baik dengan MCA. Tapi hak lain ni tak katalah ke dia. Tapi dia kata tu kita berimang pula dah dengan DAP. Mana kita berimang? Bukan soal berimang, soal dia panggil tahalluh. Soalnya dia panggil ta'awun. Jadi maknanya ulama-ulama patutnya dia ajar beraluh lah. Dah dia orang faham, takut ke neraka lebih pada orang lain. Jadi syirik ini juga Contoh mudah tu, maaf. Ya. Berfikiran sikit. Contoh mudah ni, Ustaz. Siapa yang akad sumpah parlimen pun? Dia jawab apa? Nak jawab apa? Habis ya. Betul tu. Jangan sumpah. Ya. Jadi parlimen. Jadi kalau kita nak takwil, habis ya. Habis. Ya. Sumpah tu parlimen tu kau. Ya. Dalam pegang dia kau. Mujur guru kita belaka dalam ni. Tengok perang hari ni. Syirik ini juga, ya alhamdulillah, bagus. Syirik ini juga tersembunyi daripada kebanyakan orang ramai. Syirik ni tersembunyi. Ialah kalau dia beriman kepada undang-undang yang bertentangan dengan kisah hudud tu, memang dah kafir. Tapi mana kita tahu ia bermaksud memberikan hak bagi mengadakan perundangan secara mutlak kepada manusia secara individu maupun kumpulan tertentu. Jadi maknanya ginilah ulama ni, ada hak kerah, ada hak lembut, ada hak kasar, ada hak beraluh. Tapi kalau kena dia pandai beraluh. Contoh benda tu rasuah. Ya kena nampak nak selamat. Dan masa kena orang lain apa tak selamat tak kena, biar selamat orang lain. Ni orang Islam juga, kita orang Islam. Jadi hukum tu memang kena beraluh lah. Tapi time kita pandai nak kena. Time kena buat orang kita tak kena dengung lalu. Jadi ulama-ulama ni barang ramah. Ulama pun kan 4 orang. Kalau 4 orang biasa baik belaka 4 tu. Tapi kalau main ribu ni kau main parti pula, jawab ya, biasanya ramah juga ada pakarnya. Menurutnya lagi golongan yang diberikan hak tersebut menghalalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia kadang-kadang contohlah kita kata judi, dia pun beri lesen. Beri lesen tu dosa lah, tapi bukan menhalal. Kalau halal apa? Contoh kita kata judi tu dak haram, halal. Apa lah? Izin lain, kata halal tu lain. Orang tu berzina, dah tu halal ya berzina. Dok. Itu kelemahan dia, kelemahan iman dia. Kalau dia kata zina tu halal, kafir lah. Kafir. Jadi yang dimaksudkan jadi kafir ini apabila menghalalkan apa yang haram. Bukan buat hak haram. Buat orang ramai orang buat hak haram. Bukan semua orang buat hak haram tu yang menghalalkan. Dalam perut ia gedugak. Tapi ia buat juga. Jadi ia buat benda haram. Bukan halal yang haram, ia buat benda yang haram. Jadi dan sebaliknya. Jadi cerita tu ada dah menghalalkan, tapi dia cuba takwil gi faham orang hak buat tu menghalalkan. Jadi gak apilah kalau main halal hak haram. Mudahlah jadi maknanya. Jadi bukan begitu. Dan pemikiran dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia bertentangan dengan syariat hanya yang maha suci, mereka diikuti dan ditaati kepada apa yang mereka gubalkan itu seolah-olah ia adalah syariat Tuhan ataupun hukum samawi yang perlu ditaati dan tidak boleh diderhakai. Jadi kalau gini sungguh cara dia faham, dia kata macam hukum Tuhan juga, memanglah. Ataupun ia dalam hati dia, ia anggap gitu juga. Orang mereka ni macam hukum syariat juga. Barulah dia jadi hukum. Jadi sebab tu nak jatuh hukum makrak tangan, masuk mahkamah dulu. Nak kena hukum hudud, panggil masuk mahkamah dulu, berlawang dulu, panggil peguam-peguam dulu.
nak kapi orang ni lagilah. Lagi nak kena peguang, lagi nak tanya dia, nak soal dia, mau faham lagu mana ni, maksudmu apa ni. Dia degung, habis pun nak jahanam jadi. Dia main lagu mudah-mudah atas nama kebencian. Sebenarnya yang mempunyai kuasa mutlak dalam mengadakan perundangan kepada manusia hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ini kerana dia satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengurniakan rezeki dan menyempurnakan nikmat zahir dan batin kepada mereka. Hak mengadakan perundangan adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Menhalalkan haram hak Allah. Mencipta undang-undang hak Allah. Apabila orang tu buat, dosa dia. Apabila dia beriman, kafir dia. Dia berzina, kafir lah. Dosa lah. Apabila dia menghalalkan, kafir dia. Orang kata haram, dia kata tak. Benda tu semua orang tahu. Semua orang tahu. Maknanya perkara yang semua orang tahu. Boleh jadi kufur lah dia. Walaupun begitu, kena panggil mahkamah, tanya dia soal, dia mabuk ke lagu mana, ngigar ke lagu mana, tak sekolah langsung ke lagu mana dulu. Bergaluh. Maknanya ini kerana dia adalah Tuhan yang mentaklifkan, menyuruh dan menegah, menhalalkan dan mengharamkan sesuatu kepada manusia. Dia adalah Tuhan manusia. Tidak ada satu makhluk yang memiliki kuasa rububiyah, pemilikan dan uluhiyah seperti mana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam semesta yang luas saujana mata memandang ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Manusia yang berada dalam kerajaan ini adalah hamba dan rakyat jelatanya. Dia Tuhan yang maha memiliki alam semesta ini. Justru dia berhak menghukum, mensyariatkan, menghalalkan, mengharamkan sesuatu. Rakyat kepada rakyat di alam ini perlu patuh dan taat kepada apa sahaja perintah dan arahannya. Dia boleh menyuruh, menegah, menghalalkan, mengharamkan, menghukum dan memperundangkan tanpa kebenaran dan keizinan daripada Tuhan, pemilik semesta sebenar alam. Ini berarti dia menjadikan orang yang terlibat sebagai menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba tersebut. Oleh kerana itu Al-Quran menghukum ahli kitab sebagai melakukan syirik, malah mereka dinamakan sebagai musyrikin kerana sudah memberikan hak bagi mengadakan perundangan kepada para rahib dan pendeta mereka. Jadi hak ni lagu lain ni. Hak ni memang ia berimang sungguh, ia buat ia berimang. Macam kita ni terpaksa kadang-kadang yang kait dengan undang-undang hak bertentangan dengan Quran yang ada tu, bukan kita setuju. Kita tak boleh nak buat. Untuk samantara ni tak boleh nak buat. Hak ni memang ia berimang. Dia reka undang-undang tu, dia berimang. Dia buat dengan redha, dia setuju. Dia rasa, dia yakin bahawa dia boleh buat perundangan. Macam kita ni hak ada dah. Kita nak rombak tu tak boleh. Dalam suasana yang ada hari ni tak boleh. Maka tak boleh, kena buatlah hak lain dulu. Buat boleh dulu. Ada orang yang dah tahu nak buat hak tak boleh. Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah juga menyebut dalam buku-buku dia. Dia kata golongan Islam ni, gerakan Islam ni, setengah-setengah tu duduk hak nak buat hak tak boleh. Hak tak boleh tu dia nak buat. Hak boleh, dah buat juga. Buatlah hak boleh tu. Buat dulu hak boleh. Hak mana hak boleh? Dakwah, nasihat, buka sekolah, derma, tolong orang. Buat. Yayasan ke, buat yang boleh. Lepas tu tinggal lagi hak tak boleh. Akhirnya boleh hak tak boleh tu. Comel. Saya tengok comel. Syekh Qaradawi, pemikiran dia comel. Jadi
Doklah ia marah, dok marah orang je. Ia nak lewat agak, pergi ke dia pada lewat agak, marah. Buat Qaradawi kata buat boleh ni. Hak boleh buat. Hak boleh buat. Jadi sebenarnya hak tu, hak betulnya maknanya pendekatan yang paling comel. Dan pendeta mereka mentaati para rahib dan pendeta tersebut dalam perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh para rahib itu. Al-Quran juga menggabungkan mereka dengan penyembahan kepada diri Al-Masih. Ni lain ni. Ni cerita ni ialah orang apa dia? Orang Kristian. Orang Kristian memang dia percaya ke undang-undang hak pada dia buat. Macam kita ni dah percaya tapi terpaksa. Dah kafir kat kita? Dah ni kafir, orang ni kafir dah dia percaya. Dia membenarkan dengan hati dia. Betul pendeta dia ni. Kita kata tak betul. Kita kata tak betul. Dah sokong? Kita sokong tajuk lain. Kita nak hak lain. Bukan kita nak hak tu, kan banyak benda ni. Depan kita banyak benda. Cuma benda tu berekeh. Bila berekeh, terpaksa ada hak benda-benda hak kita nak duduk situ. Kita sokong situ. Hati kita tak puas hati. Hati kita kalau boleh. Kalau ikut hati kita seorang kuasa duduk tak kita seorang contoh. Orang tak boleh kata apa. Kalau kita sedar lah. Malam ni lalu kita ajak awak kita, kita bakar habis kilang-kilang arak. Judi-judi bukan kita suka. Kalau kita kuasa memang duduk kita seorang. Kita pergi lalu malam ni. Pergi kedai judi, kita bakar. Duduk kita duduk lekak. Kita duduk DJ. Bini kita tepik rumah. Anak kita lapar di rumah tu. Banyak benda. Baru ni saya dengar Dr. Zaharuddin cerita makna kita nak Islam ni. Betul lah kita nak Islam. Dah kita nak Islam lagu mana? 100 kita nak. Daripada 1 sampai 100 habis lalu hari ni. Kadang-kadang hak kita nak tu berkait dengan negara luar. Berkait dengan Amerika tu. Berkait dengan kuasa besar dunia. Ya sekak sikit je kita. Sekak sikit je. Pitih kata jatuh, dong jatuh. Seguning bawa baru peluhian. Nak kata mana? Cakap memang dah semangat. Kata takbir. Ya kepung. Dah apa tak percaya ke Tuhan? Ya main ayat awak tak faham. Bukan masalah tak percaya. Barang realiti ni, dunia realiti yang ada. Katakanlah ia sekak. Seguning jadi 10 jam piti kita. Nak buat kerja ke mana kita? Baru tengok nak pergi beli telur sebekah tu buat kuning piti. Berat maknanya. Kita pula bukan imam Nabi. Kita bukan imam sahabat Nabi. Kita ni umat kemudian. Dah buat lagu mana? Kena tengok kemampuan. Nak pikul apa benda kita ni tengok kemampuan. Hak mana dulu? Hak mana kediam? Syekh Qaradawi terpaksa tulis buku Fiqhu Awlawiyah. Memahami keutamaan. Kalau ada hak bahaya, ambil orang yang dulu. Hak kurang bahaya, utama dulu. Hak mana penting, ambil dulu. Hak lebih penting lagi, utama lagi. Jadi maknanya sebab itulah kalau ikut sebenarnya setiap zaman ni kena ulama. Kena ada ulama. Ulama yang betul lah. Pasal dia yang tukang ni orang ni, tukang susung balik ni. Hak berkait dengan politik dia kena susung balik. Susung dengan betul maknanya. Susung dengan baik supaya tahu hak mana keutamaan. Jadi ulama-ulama gini ni biasa nak kelah bisalah. Quran dia ngapa, hadisnya ngapa, kawaid fiqh dia ngapa, usul fiqh dia ngapa, bahasa Arab dia tinggi. Maknanya dia masuk ilmu dia tu. Masuk ilmu alat dia ada belah. Belah. Saya dengar Ustaz Aziz Abbas sebut. Ada belah. Maknanya ilmu alat. Ilmu alat nak cokeh, nak memahami tafsir tu, nak memahami hadis tu. Tak boleh ambil hadis pakai zahir hadis gitu, pakai zahir ambil kafir pula orang. Nak memahami maksud Nabi. Nabi kata gitu tu pasal apa? Untuk masa tu saja ke sampai hari kiamat? Ada hak Nabi khabar tu sampai kiamat. Ada hak Nabi khabar tu dak sampai kiamat. Berubah masa kena ubah. Kita kadang-kadang hak pakai tukar pun kita tak faham. Kita kata sunnah Nabi pakai tukar, kita pun tukar. Tak faham cerita Nabi pakai tukar tu umur berapa? Kata sunnah Nabi, kita pun ambil. Roti pun sunnah Nabi, makan roti. Belepeng kita jawab je.
Jadi ulama bagi hak ni sunnah yang ditutup, hak ni sunnah yang tak payah ditutup. Nak makan-makanlah. Tapi hak mana hak jadi wajib? Sunnah tu jadi wajib. Sembahyang garik, sunnah tu wajib tu. Lepas sembahyang pula zikir, sunnah juga, tapi sunnah tu sunat saja. Jadi nak tahu lagu mana maksud. Firman Allah Taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Maksudnya mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik selain daripada Allah, dan mereka mempertuhankan Al-Masih itu Ibnu Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan malaikat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah malaikat Dia, yakni Allah. Maka suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Kita juga ni, kalau kita buat ke ulama-ulama macam Padri juga, dia kata haram, kita kata haram. Dia kata halal, kita kata halal. Walaupun nampak dah haram, kita kata halal. Supalah ni juga. Ayat ni cerita hak zaman dulu. Kalau buat sama setutik, jadilah hak macam tu. Tapi siapa yang buat? Kalau ada orang buat, kenalah. Ada orang kata ke saya, Ustaz kata tak boleh ambil cerita hak zaman dulu. Ya awak tak faham. Kita kata gini, cerita hak zaman dulu, pengajaran dalam Quran, kita nak buat hukum tu kena letak samalah tarikh dia. Al-Quran khabar akidah contoh. Apa yang berlaku ni akidah sama lah. Kalau dia kafir dulu kerana akidah, kita buat sama juga akidah dengan akidah, kafir lah. Hak kita kata tak boleh buat ni, cerita tu akidah. Kita duduk kat politik, nyegi sama juga. Kau sama juga kafir. Kafir. Tak kena lah maknanya. Jadi begitulah juga ayat ni. Ayat ni kalau kita buat sungguh ke ulama-ulama kita, macam hak ni juga. Dia kata kafir, kita kata kafir. Kita percaya ke dia dalam keadaan kita tahu, kita ikut juga. Ya jadilah gini. Hak halal pula, dia kata haram. Kita dalam keadaan tahu, kita percaya ke dia juga. Boleh jadi kumpul lah maknanya. Pasal kita buat macam Tuhan pula. Ada setengah tu kita buat macam Tuhan, ada setengah tu kita buat macam Nabi. Jadi punah. Biar agak boleh pertikai, biar agak boleh bincang, biar agak boleh tolak, biar agak boleh ada berbeza. Taklah nak ikut gitu semua. Hak salah katalah salah. Barulah kita mempertuhankan kepada Allah. Mempertuhankan kepada Allah, bukan pertuhankan kepada manusia ni. Ayat di atas ditafsirkan oleh Nabi SAW kepada Adi bin Hatim At-Tai, seorang yang beragama Kristian asal pada zaman jahiliyah. Selepas memeluk Islam, beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membaca ayat di atas kepada beliau. Ada menyatakan orang Kristian tidak menyembah para padri. Nabi SAW menjawab, ya, mereka mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal. Itu yang dimaksudkan dengan menyembah para padri. Jadi hak kata wileseng tu bukan makna halal. Wileseng tu maknanya buat benda haram. Ya minum tu bukan makna ia halal. Ya minum tu ia haram. Kalau dia wileseng tu dalam keadaan dia kata halal, kalau dia minum tu dia kata halal, barulah ia jadi kafir. Barulah jadi kafir. Ataupun hak tukang buat tu atas nama menhalal, jadilah kafir. Hak sekarang ni yang minum-minum tu semua kata haram, balik kita rega, balik menyesal, esok dia minum pula. Maknanya tidak menhalalkan. Jadi kadang-kadang perbandingan tu tak kena. Perbandingan. Orang kafir memang dia halal. Dia kata mana dosa, mana haram, dia kafir.
Lepas kita pergi minum jadi macam dia juga fikir. Tak, kita orang Islam ada setengah tu pergi minum tapi tetap kekal dia kata haram. Jadi kalau begitu ia tak kafir lah. Jadi begitu maksudnya. Jadi wallahu taala a'lam. Tanya sebentar. Ya. Yeah.